Selamat sejahtera kepada Encik Syariman dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang eksplorasi penggunaan keyboard dalam modul kemahiran muzik, iaitu bergerak mengikut muzik berdasarkan DSKP Keiktisasan Pendidikan Muzik tahun 1. Ini adalah ahli kumpulan saya, Leon, Joanne dan saya, Sandra. Dalam DSKP Keiktisasan Pendidikan Muzik tahun 1 mengandungi standard kandungan bergerak mengikut muzik, dan standard pembelajarannya membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu, membuat pergerakan berdasarkan detik lagu, dan membuat pergerakan mengikut tempo. Terima kasih rakan saya Sanjana. Baiklah, seterusnya kita alih pula kepada konsep pergerakan mengikut tempo. Jadi apa itu konsep pergerakan mengikut tempo? Konsep ini merujuk kepada cara murid bergerak badan atau melakukan aktiviti fizikal yang disesuaikan dengan kelajuan muzik yang dimainkan ataupun tempo. Okay, next. Baiklah, sebelum itu marilah kita lihat apakah itu tempo. Jadi tempo dalam muzik merujuk kepada kelajuan aliran muzik. Untuk pengetahuan semua, tempo mengandungi 3 kelajuan. Itu pertama ialah perlahan, kedua sederhana, dan ketiga ialah cepat. Tempo yang perlahan merupakan pergerakan yang lebih santai, tenang dan perlahan. Yaitu jika dalam istilah muzik yaitu adagio. Seterusnya, tempo sederhana merupakan pergerakan tubuh badan yang lebih santai dan seimbang, atau dalam istilahnya ialah moderato. Dan ketiga ialah tempo cepat, yaitu pergerakan yang lebih pantas dan lebih aktif, misalnya bergerak, lari, lompat dan sebagainya. Dan dalam istilah muzik, tempo cepat ini juga dipanggil allegro. Seterusnya. Terima kasih kepada Bion. Seterusnya adalah pergerakan mudah. Ada 6 pergerakan mudah yang kami letakkan di dalam pembentangan ini, yaitu yang pertama lambai, kedua lompat, ketiga berkawat, keempat menghayun, kelima tepuk tangan, dan yang terakhir berpusing. Jadi, apakah manfaat penggunaan keyboard dalam konteks ini? Oke, baiklah, yang pertama, manfaat yang pertama adalah pemahaman praktikal tentang tempo yang lebih kukuh. Yang kedua, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan menggunakan alat musik yang sebenar. Dan yang ketiga adalah melatih kepekaan murid terhadap tempo, terhadap berbagai suara. Baiklah, terima kasih kepada rakan saya, Joanne. Seterusnya, apakah yang boleh dilakukan oleh keyboard? Keyboard ini mempunyai metronom. Contohnya, semasa murid melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan, guru boleh menggunakan metronom yang ada dalam keyboard ini untuk memastikan murid melakukan pergerakan yang sama mengikut tempo. Dan keyboard juga mempunyai pelbagai jenis suara, dan keyboard ini boleh dimainkan dengan tempo yang berbeza. Contohnya dalam situasi murid membuat pergerakan, guru boleh memainkan lagu dalam pelbagai tempo, dan murid juga boleh mengikut tempo yang guru mainkanlah. Seterusnya, keyboard juga mempunyai pelbagai iringan lagu yang berbeza dari segi tempo dan mood. Ini bermaksud semasa guru memainkan melodi dalam keyboard, guru boleh menukar style lagu. Dia macam mengikut melibatkan emosi, macam style happy ke, macam sedih ke, macam tu. So murid-murid pun akan mengikut membuat pergerakan mengikut style yang guru lakukan. So cara ni akan lebih efektif kepada murid sebab dia akan melibatkan emosi murid. Mereka akan seronok semasa membuat pergerakan. Seterusnya, keyboard juga boleh menukar tempo lagu iringan dengan pantas semasa pergerakan. Ini bermaksud
semasa guru memainkan melodi itu, on the spot guru boleh menukar tempo tu kepada perlahan ataupun laju ke macam tu. So murid pun akan ikut tempo lagu yang guru memainkan. Baiklah, terima kasih Sandra. Seterusnya, kita akan masuk pula kepada contoh-contoh aktiviti yang guru boleh lakukan menggunakan keyboard untuk mengiringi aktiviti pergerakan. Baiklah, cadangan aktiviti yang pertama daripada kumpulan kami yaitu bertajuk pergerakan kreatif. Ini pergerakan kreatif ini, aktiviti ini dijalankan dengan memberikan murid-murid kebebasan untuk mencipta gerakan atau tarian sendiri mereka yang sesuai dengan detik atau mood lagu yang akan dimainkan dengan keyboard. Jadi tujuan aktiviti ini untuk memberikan pengenalan murid berkaitan dengan tempo, detik terhadap secara praktikal sebelum guru teruskan lagi kepada lebih guru teruskan aktiviti pergerakan kepada yang lebih spesifik. Baiklah, sekarang kami akan melakukan demonstrasi yang pertama dalam cadangan aktiviti satu ini yang melibatkan tempo perlahan dan juga mood yang sedih. Baiklah. Baiklah, seterusnya kami akan masuk pula kepada mood yang lebih ceria dan tempo sederhana. Baiklah, seterusnya kita akan masuk pula kepada mood yang lebih teruja dan tempo yang lebih cepat. 1, 2, 3, 4. Cadangan aktiviti yang seterusnya adalah membuat pergerakan mengikut lirik lagu. Ini bermaksud guru memainkan melodi lagu, contohnya lagu The Wheels on the Bus. Macam memainkan melodi dalam keyboard, murid-murid akan membuat pergerakan mengikut lirik lagu. Contohnya The Wheels on the Bus go round and round. So mereka akan buat round and round. Lepas tu lirik yang seterusnya, the doors on the bus go open and shut. Lepas tu mereka akan membuat pergerakan open and shut. Lepas tu lirik yang seterusnya akan ada pergerakan seterusnya. Okay. So
ketiga adalah pergerakan tempo, yang dimana guru akan memainkan melodi lagu dengan tempo yang berbeza pada keyboard. Seterusnya, pergerakan murid adalah sama, tetapi murid perlu bergerak mengikut tempo yang dimainkan. Dalam aktiviti ini, kami akan menggunakan lagu yang sama seperti aktiviti yang kedua, tetapi akan tempo yang dimainkan adalah dari tempo perlahan ke tempo laju. On the bus go round and round all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut all through the town. The workers on the bus go switch, 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 switch. Switch, 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 the wipers on the bus go switch, 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 all through the town. The singers on the bus go bing, 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 bing. The singers on the bus go bing, 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 all through the town. Baiklah, selepas menjalani ketiga cadangan aktiviti tersebut, boleh disimpulkan bahwa murid telah tahu beberapa gerakan yang mudah seperti gerakan mengayun, bertepuk tangan dan sebagainya. Seterusnya, murid juga boleh bergerak mengikut tempo dan detik melodi, dan selain itu murid juga dapat mengaitkan pergerakan tersebut dengan lirik lagu. Sebagai contoh dalam aktiviti yang telah dijalankan yang menggunakan lagu The Wheel on the Bus, apabila lirik lagu yang menunjukkan the wheel on the bus go round and round itu membolehkan murid kaitkan lirik tersebut dengan pergerakan round and round ataupun open and close. Jadi ada kaitan tersebut dengan lirik dan juga detik, pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan berfaedah dalam kelas. Bukan saja murid boleh bergerak mengikut tempo dan detik, tetapi boleh memberi bayangan atau image terhadap pergerakan tersebut. Bukan saja itu, murid juga boleh mengekspresikan perasaan mereka terhadap pelbagai mood musik yang berbeza melalui pergerakan. Seperti aktiviti tersebut yang ditunjukkan tadi, terdapat mood lagu yang sedih dan gembira dan teruja. Apabila lagu mood sedih dimainkan, murid akan menjalankan pergerakan yang lebih tenang dan perlahan seperti mengayun. Dan kalau apabila mood lagu ialah mood yang gembira dan teruja, murid akan lebih melakukan aktiviti yang lebih aktif seperti lompat, berlari dan sebagainya. Baiklah, secara kesimpulannya, guru sebagai seorang guru perlulah menggunakan alat-alat muzik seperti keyboard ini dalam bilik belajar supaya memastikan pembelajaran muzik menjadi lebih efektif dan tepat serta mengikuti standar kandungan dalam BSKP. Hal ini juga penting supaya dengan adanya alat-alat muzik tersebut, guru dapat menarik perhatian murid terhadap pembelajaran muzik dan mewujudkan suatu suasana pembelajaran yang lebih seronok dan aktif, terutamanya dalam kepada murid darjah 1. Murid darjah 1 lebih suka untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang seronok atau permainan. Jadi itulah saja pembentangan dari bulan 6 bulan kami. Sekian dan terima kasih.